Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Kami rakamkan dari World Trade Center Kuala Lumpur. Untuk malam ini kita akan ke negeri di bawah Bayu, negeri Sabah. Kerana ketika ini negeri Sabah antara negeri juga yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Kalau angka terkini pada 13 hari bulan April ini, total ataupun jumlah kes yang didaftarkan positif di negeri Sabah hampir 280 kes, manakala yang sudah pun pulih ataupun discharge sekitar 108 pesakit dan kematian sekitar 4 orang di negeri Sabah. Banyak kawasan-kawasan yang masih oren warnanya. Hanya ada satu wilayah ataupun daerah yang red zone, iaitu di wilayah ataupun daerah Tawau dengan 79 kes. Tetapi lebih menarik lagi, ada 9 daerah di negeri Sabah berada dalam warna hijau ataupun kawasan hijau. Tidak ada kes, kosong kes COVID-19 di negeri Sabah, termasuklah Kota Marudu, Kudat, Nabawan dan beberapa lagi daerah. Dan ini menarik untuk lihat bagaimana kerajaan negeri Sabah menangani COVID-19. Di talian Skype sekarang saya bersama Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal, Ketua Menteri Sabah. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Adakah Datuk Seri Shafie Apdal berpuas hati dengan tindakan Majlis Keselamatan Negeri Sabah menangani COVID-19 ini? Kerana kita tahu negeri Sabah begitu luas kawasannya, wilayahnya dari kata pun kawasan tepi pantai, pantai barat ataupun pantai timur hinggalah ke pergunungan Crocker dan juga kawasan pedalaman. Adakah Datuk Seri berpuas hati dengan cara Majlis Keselamatan Negeri Sabah menangani COVID-19? Setakat ini dari segi sudut kerjasama semua pihak, khususnya the frontliners, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang sanggup menggadaikan nyawa dan masa depan mereka semata-mata ingin menyelamatkan nyawa manusia yang ada di peringkat negeri ini. Dan walaupun kita tahu bahawa negeri Sabah sebuah negeri yang bukan hanya kawasannya merupakan di antara negeri yang terbesar di negara kita. Di samping itu juga dari segi keupayaan prasarana sama ada kepakaran doktor, kemudahan hospital yang ada agak jauh ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri lain. Itu dari sudut contoh kemudahan perubatan daripada perkhidmatan awam negeri ataupun kerajaan, ya, amat terbatas, apatah lagi swasta berbanding dengan negeri lain. Jadi kita harus melihat bahawa bukan kerjanya mudah untuk kita nak menyempurnakan usaha kita untuk pertama menyelamatkan nyawa manusia yang berada di negeri ini, melindungi mereka, membantu mereka. Yang kita minta mereka duduk di rumah, bagaimana nak duduk di rumah kalau makanan-makanan tak sampai, bagaimana menyarai hidup anak-anak kalau sekiranya kawasan dan kampung mereka tak kesempadan daripada pihak-pihak yang kita amanahkan. Dan walaupun saya tahu banyak lagi kerja yang perlu kita lakukan untuk memastikan supaya nak memenuhi kehendak semua masyarakat memang bukan satu kerja yang mudah dan tidak mungkin 100% boleh kita laksanakan. Sudah pasti akan ada yang akan ketinggalan, akan ada yang tidak kesampaian. Namun demikian kita berusaha sedaya yang kita mampu atas landasan keupayaan ini untuk menjayakan agenda membantu masyarakat kita di peringkat tertinggi. Dan setakat ini saya menyatakan bahawa pihak semua telah pun melakukan yang terbaik walaupun ada di sana sini belum lagi mendapat bantuan, ya, kerana ada beberapa prasarana yang tidak begitu sempurna, sama ada data pengkalan data, contohnya IKASI yang ada. Dalam senarai IKASI ada orang yang tersenarai, ada yang tak senarai. Dan kita tidak boleh menunggu sehingga kita membuat kajian untuk mendapat jumlah sebenarnya. Siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Itu bukan kerja yang mudah. Ya. Namun demikian, kita alhamdulillah setakat ini ada yang dapat menerima, ada lagi yang ketinggalan. Dan kita berusaha untuk memastikan bagaimana cara untuk kita membantu masyarakat kita. Pertama, kita sedar dan tahu bahawa masalah ekonomi bukan hanya negara kita, dunia, bahkan juga di peringkat negeri kita berhadapan dengan masalah yang begitu berat. Tapi yang penting keutamaan kepada kita ialah nyawa manusia. Saya tahu terkadang itu bila kita ambil beberapa pendekatan untuk memastikan supaya kita hentikan kilang-kilang ladang
kelapa sawit contohnya. Tapi bukan musimnya kita nak memikirkan keuntungan. Kerana keuntungan boleh dicari masa akan datang. Ya. Kalau keadaan ekonomi dah mungkin dapat di tahap baik, tapi nyawa manusia tak boleh dicari. Kalau mereka meninggal dunia, macam mana kita nak pulihkan nyawa manusia? Ya. Jadi yang pertama ini bagaimana kita nak menangani masalah ini. Pertama, menyelamatkan nyawa manusia. Keduanya, menjangkiti orang yang tak ada wabak ini. Yep. Maka langkah seperti preventive measure, kita mengelakkannya supaya ada kontak ini merupakan satu langkah yang cukup berkesan. Maka dengan itu langkah yang pertama yang telah kerajaan negeri ambil di peringkat awal, contohnya bila wabak Wuhan berlaku di China, kita telah mengambil langkah untuk terus menutup penerbangan direct flight. Setakat ini di peringkat negeri Sabah, wabak daripada Wuhan tu kita berdoa dengan Allah SWT, tak ada pun yang menjangkiti. Betul. Cuma yang telah timbul ini ialah oleh kerana kumpulan-kumpulan tabligh. Ya. Yang pengkalan data ini kita tidak tahu dan kita tidak kenal. Mereka datang, ada himpunan di Siptalim, ada himpunan di merata tempat dan ada kontak daripada luar negara, hanya tabligh, dah pun dijangkiti masalah ini. Adakah Datuk Seri berpuas hati dengan tahap kepatuhan rakyat Sabah, terutamanya di kawasan red zone wilayah ataupun daerah Tawau misalnya dengan kes yang tertinggi, dan adakah dengan PKP yang dilaksanakan, walaupun kita tahu ada beberapa insiden kita lihat di Pekan Tawau ataupun Bandar Tawau, certain waktu agak ramai berada di kawasan pasar dan sebagainya, tetapi sudah memasuki minggu keempat PKP dan memasuki fasa ketiga PKP. Adakah Datuk Seri berpuas hati tahap rakyat Sabah mematuhi untuk kita menyelamatkan nyawa pada ketika ini? Setakat ini pihak yang berwajib, ya, khususnya the frontliners, pihak keselamatan contohnya polis, pihak keselamatan angkatan tentera dan juga rela dan juga yang kita telah bertanggungjawabkan pejabat Majlis Perbendaharaan Tawau contohnya, telah pun mengambil beberapa langkah untuk memastikan supaya kita dapat menangani masalah ini sebaik mungkin. Tapi saya nak nyatakan bahawa di antara daerah yang berhadapan dengan masalah COVID-19 yang berat ini Tawau. Ya. Dan ianya datang bukan daripada daerah Tawau sendiri. Ia merupakan salah satu wabak yang datang daripada negara jiran. Yang mereka juga terbagi daripada kumpulan-kumpulan tabligh yang dahulu pun menyertai kumpulan tabligh di Seri Petaling. Ya? Dan mereka ini telah pun ada hubungan rapat dengan beberapa pihak. Dan mereka ini dah dijangkiti dan selepas itu nak balik ke negara kita. Ya? Dan the only area yang boleh masuk ialah Tawau. Walaupun di antara mereka ini datang daripada daerah-daerah yang lain, contohnya dari Popot, daripada Pulau Punyu. Tapi kita tidak boleh biarkan. Kita telah mengambil beberapa tindakan, contohnya keselamatan negeri memutuskan supaya kita boleh terima mereka balik ke negara, tapi kita nak pastikan mereka ini harus dikuarantin dalam masa yang tertentu, membatasi 2 minggu. Dan kita nakkan supaya mereka juga tidak melalui lelong tikus yang ada. Tapi kalau kita biarkan mereka, mungkin mereka boleh menembusi dan boleh sampai balik ke negeri Sabah, tapi lepas itu melalui kampung-kampung, Pensiangan, Kelabakan, Tenem, Kuala Punyu, Popot, tanpa mereka tahu bahawa mereka ini telah membawa wabak ini. Dan kita boleh mengawal. Maka dengan itu penting bagi kita untuk konten mereka di daerah Tawau dan kita letakkan mereka di pusat-pusat yang kita kenal pasti untuk boleh menampakkan di atas keupayaan perkhidmatan kesihatan kita yang begitu terbatas di peringkat negeri Sabah ini. Walaupun demikian, saya harap sungguh kita akan berusaha meningkatkan lagi gerak kerja yang kita lakukan, contohnya dari segi pengawalannya, kenderaan dan juga kemudahan-kemudahan yang nak masyarakat reach out, ya, yang kadang-kadang itu susah nak kawal. Ada ketika kita katakan bahawa satu UTC, ya, satu pusat untuk mereka membeli belah terbuka dan dipenuhi dengan masyarakat. Dan saya nyatakan kena ada kontrol, management, ya, distance. Tapi di samping itu kita juga telah memastikan supaya open up, ada outlet, buka outlet yang lainnya berampiran dengan taman-taman perumahan, supaya orang ini bukan hanya satu saluran saja nak mendapat bekalan. Betul. Ya, makanan yang mereka perlu perolehi. Jadi kita open up dan sekarang ini dah pun agak berkurangan dari segi kepadatan di satu kawasan, tapi we manage it. Dari segi mana kawasan-kawasan yang ada keperluan dia, tapi kita manage
bukan kita halang mereka ya, semata-mata untuk nakkan supaya mereka duduk di dalam rumah 24 jam 1 tahun ya. Tapi kita dah bagi tempoh oleh kerajaan pusat iaitu 2 minggu. Lepas itu sambung lagi 2 minggu. Ya. Dan keputusan itu kita ikuti di mana keputusan ketetapan yang telah dilakukan oleh kerajaan pusat untuk pastikan supaya tujuan dan matlamat ialah sama untuk menyelamatkan nyawa manusia. Okey. Berhadapan dengan ancaman COVID-19 ini, Datuk Seri sudah memberikan penjelasan yang begitu baik bagaimana wabak ini dibawa oleh rakyat negara jiran ataupun rakyat kita yang datang dari negara jiran, dan kita tahu Sabah mempunyai sepadan yang begitu luas dengan rakan Indonesia di Kalimantan, rakan Filipina di Laut Lepas sana. Jadi apa langkah-langkah terkini yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan Negeri Sabah untuk memastikan pintu masuk ini diawasi, dijagai, kerana kita tahu juga rakan di Indonesia sedang bergelut dengan isu COVID-19, dan langkah terkini kerajaan Sabah untuk membatasi virus ini memasuki negeri Sabah. Kita telah bagi arahan kepada pihak keselamatan khususnya KZON ya, satu badan yang kita tugaskan untuk mengawal sempadan negara kita. Dan, contohnya di Tawau, bila ada berita dinyatakan bahawa rakyat Malaysia datang balik ke negara, lepas itu mereka berada di Nunukan, berada di Kalimantan, dan kita nyatakan kita boleh uruskan mereka balik, bukan tidak terima asalkan dia rakyat Malaysia. Kalau dia bukan rakyat Malaysia, itu kita tolak ya. Kerana ini kita nakkan rakyat kita kembali ke tanah air, tapi dalam pada itu perlu mematuhi cara-cara dan peraturan yang telah kita sediakan, di mana mereka perlu ada testing, di mana mereka perlu ada karantin dalam masa tertentu, dan keluarga mereka tidak boleh berhubung mendekati mereka walaupun mereka dah balik, supaya tempoh ini dapat kita realisasikan tak menjangkiti mana-mana pihak. Ya, bukan kita kata bila mereka balik mereka dah ada penyakit ya, tapi perlu ada testing. Testing ini kadang-kadang kita tak dapat lihat dalam jangka masa pendek. Betul. Ya, mungkin simptom dia kita tak tahu, sama ada batuknya, demamnya, selismanya, pernafasan dia tidak baik, tak kelihatan dalam jangka masa yang pendek. Dan dengan itu kalau hanya rapid testing kita gunakan, lepas itu mereka boleh balik, itu akan boleh membahayakan bukan hanya diri mereka tapi keluarga mereka dan juga rakyat yang lain-lain di mana mereka ada kontak. Jadi ini cara kita nak pastikan supaya contoh ada beberapa kemudahan penerbangan daripada negara jiran ya, kita minta galakkan. Lepas itu bot-bot penumpang yang ada dan kita kawal dengan begitu ketat. Jadi ini yang penting bagi kita. Alhamdulillah. Maka dengan itu ada beberapa kawasan daerah yang kita dapati tidak dijangkiti. Pasal kita ada katakan bahawa ada setengah-setengah kawasan yang perlu pengawalan ketat, tak boleh mobility. Roadblock mesti ada. Ya, daripada satu daerah ke satu daerah. Tapi kalau ada urusan yang cukup penting, kalau nak kenduri kahwin dah tak apalah, boleh tengok dari WhatsApp yang ada. Janganlah bawa turun ke kawasan-kawasan pedalamannya. Yang penting kita menuntut. Kita tahu orang ada kahwin ataupun ada menziarahi orang sakit, apa yang penting bawa ke hospital. Ya, pasal kita bukan pakar doktor nak mengubati. Kita sayang setiap orang yang kita sayang, kita tahu kita nak berdampingi dengan mereka, tapi kita perlu menyelamatkan bukan hanya nyawa kita, tapi nyawa dia. Kita tak tahu dia tak ada penyakit, lepas itu kita bawa penyakit kepada dia, dia akan merebak lagi. Itu kita kena lihat yang kesan wabak ini berlainan daripada penyakit wabak lain, H1N1, SARS, berbagai kita pernah lalui. Saya masih ingat masa saya menjadi Menteri Persekutuan, kita kena injek lah H1N1 lah di peringkat awal supaya kita dapat mengelakkan diri kita sebagai seorang jabatan menteri, kena berhubung rapat dengan masyarakat umum yang ada sekarang ini. Memang salah satu daripada bukan ubat dia, tapi preventive measure. Penerbangan dari Kuala Lumpur untuk memasuki
Sabah ke Kota Kinabalu, ke Tawau, ke Sandakan. Apa pandangan Dato' Sri? Adakah wajar dilaksanakan ketika ini untuk membawa pulang? Ya. Kalau ada urusan, contoh ada pelajar-pelajar yang datang daripada luar negara, yang asal datangnya daripada Sabah, peringkat awal kerajaan persekutuan putuskan mana-mana pelajar, sama ada di Eropah, sama ada di Amerika Syarikat, sama ada dari Australia, sama ada dari India, yang nak balik, mereka akan di-quarantine at the entry point. So entry point ialah KLIA dan Kuala Lumpur. Tapi kita juga sedar Kuala Lumpur berhadapan dengan cukup besar masalah dia. Jadi mereka terputuskan pula, the second phase ialah antar ke negara-negara, ke negeri-negeri di mana mereka berasal. Jadi sekarang ini kita terima. Tak jadi masalah dengan kita di mana kalau dia anak-anak Sabah yang balik ke tanah air, lepas itu nak melalui Kuala Lumpur, there's no direct flight from London pergi Kota Kinabalu, dia cuma KLIA, maka mungkin mereka akan boleh melalui itu antar balik ke Sabah, kita akan uruskan. Tapi bagi maklum lebih awal kepada kita, kerana keupayaan kita terbatas, quarantine center yang kita ada pun terbatas, doktor-doktor pun pakar-pakar kita terbatas. Yang kita punya equipment, peralatan, PPE lah, all sort of things, equipment yang ada very limited. Tapi kalau kita tahu ada jadual yang kita dipahamkan, ya mungkin dalam jangka masa bukanlah panjang, tapi dimaklumkan kita awal dahulu. Ada maklumat daripada immigration, dia come back, maklumkan dengan kita. Dan kita akan susun atur di peringkat terundi. Sekarang ini kita ada menyediakan struktur yang ada. Contohnya ada rakyat kita yang nak balik ke negeri Sabah dan kita quarantine. Di mana tempat quarantine? Dia ada option. Kita build up satu sport kompleks yang ada dan di sport kompleks di lokasi itu kita dah modified sedikit untuk menempatkan beberapa buah katil untuk membolehkan supaya kita dapat quarantine rakyat kita di situ. Dan ada option-option lain. Contoh yang mana ada kemampuan nak bayar hotel, ada hotel yang mampu untuk memberi sumbangan, discount rate, mereka bayar untuk memastikan mereka mendapat kemudahan ini. Kerana kita sedar dan tahu beberapa pusat yang ada yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan tak begitu baik. Dan saya nasihatkan, jangan buat, jangan gunakan. Satu daripada pusat kuarantin di peringkat awal iaitu depan dengan Queen Elizabeth Hospital. Lepas itu saya minta pindahkan, jangan buat di situ. Kalau perlu kita ubah suai sikit bangunan itu. Begitu juga di bangunan Bomba, training center Bomba, saya dah minta JKR Sabah untuk tambah baik kemudahan itu untuk membolehkan supaya sekurang-kurangnya kesihatan, kebersihan, keselesaan ada di situ dapat kita sediakan untuk menempatkan pesakit-pesakit yang ada buat sementara waktu di kuarantin di kawasan. Dato' Sri, kita beralih kepada pakej bantuan COVID-19 Sabah. Adakah dilaksanakan dengan baik di lapangan dan ada rungutan, Dato' Sri? Setakat ini saya nak menyatakan bahawa bukan 670 juta keseluruhannya. Cuma 670 juta saya bentangkan di mana peruntukan ini untuk membantu. Tapi sebahagian kecil iaitu income pogong hasil yang sepatutnya kerajaan negeri perolehi tapi kita batalkan supaya kita tak ambil. Dan peruntukan yang kita dah sediakan hampir 553 juta ringgit duit kerajaan negeri yang kita salurkan di situ untuk kita bagi kepada sektor-sektor contoh anak-anak yatim, orang-orang tua, balu-balu miskin tegar yang ada dan juga pelajar-pelajar di dalam negara, di luar negara yang ada dan juga masyarakat. Contoh saya nak sebut bagi masyarakat yang miskin tegar, miskin B40 itu dalam senarai kita bagi bantuan kepada mereka. RM500 satu orang. Di samping itu, selain daripada kita bagi duit, kita juga bagi bako makanan kepada mereka dan masuk jentera. Kita mempunyai jentera unit PPN, unit pimpinan masyarakat. Di setiap daerah dah ada. Jadi kita nak elakkan pergerakan. Bukan datang dari Kota Kinabalu, bukan datang daripada daerah yang jauh. Mereka dah berada di daerah itu, kita deploy mereka untuk bergerak dan kita nak pastikan mereka dibantu oleh pasukan keselamatan untuk jaga keselamatan, pasukan polis, pasukan rela dan juga tentera. Bersekali dengan pihak keselamatan kesihatannya, mereka ni dah masuk ke peringkat akar undi. Kita sediakan contoh untuk pelajar-pelajar dan juga bantuan-bantuan yang ada yang kita nak salurkan. Alhamdulillah, walaupun masih ada yang saya tahu berumur tak kesampaian. Contoh macam hubungan kita, telefon kita sediakan kemudahan prasarana di Kuala Lumpur.
pejabat perhubungan negeri Sabah di situ. Kita bagi nombor telefon, dah saya maklumkan kenapa tak sambut. Beribu setiap hari yang akan menghubungi. Kita pun tak tahu di mana mereka berada. Betul. Ya, maklumlah mereka berada di Semenanjung, dah kerja ada yang berapa tahun dulu di situ, pindah rendah ke satu tempat ke satu tempat. Walaupun kita sediakan keuangan, tapi mereka to reach them out is extremely difficult unless and until they can reach us and tell us who are you, where are you, di mana tempat tinggal. Maka dengan itu kita sediakan berbagai kemudahan. Contohnya, kita ada sediakan satu kemudahan platform di Kuala Lumpur di situ, pegawai-pegawai perhubungan. Tak cukup. Saya sediakan di Jabatan Ketua Menteri, di Jabatan Kementerian Keuangan, untuk telefon nombor mereka boleh hubungi. Terus, ya. Online system juga. Kita online, kita create je supaya kita reach out. Kalau dalam keadaan di mana mereka selamat, biarkan yang jauh lah di Amerika Syarikat, ya, ataupun di tempat-tempat lain agak selamat, tidak apa. ya, Lagi elok mereka berada di situ. Contoh macam di Kuala Lumpur, ada setengah-setengah universiti yang kita dah sediakan peruntukan duit. Ya. Contoh di UMS, baru-baru ini kita bagi peruntukan RM500,000 ke UMS untuk jaga anak-anak, bagi sedia makanan, kemudahan yang ada kalau diperlukan untuk membolehkan. Kalau tak cukup, kita akan bantu lagi Ya. untuk membolehkan supaya pelajar-pelajar yang ada di universiti ini dapat kita bantu. Manakala orang-orang miskin di daerah-daerah contohnya, ada di antara mereka yang tak kesampaian. Pasal maklumlah, IKASI ini satu data yang tak begitu lengkap. ya, Dan bukan mudah bagi kita untuk pastikan supaya sampai reach them out. Ya. Ada yang dah terima ada. Contoh macam nelayan dan juga petani. Saya ingat hampir lebih separuh daripada pengkalan data yang ada perlu kita tambah. Untuk berhadapan dengan pasca COVID-19, adakah Datuk Seri sudah pun bersedia dengan plan tindakan baru untuk memastikan Sabah bangkit segera, walaupun kita tidak tahu bila, mungkin sebulan akan datang, mungkin 2 bulan akan datang, tetapi Sabah negeri berdagang, pelancongan menjadi satu sektor utama, tetapi dan juga industri kayu-kayan dan juga sawit menjadi sumber utama negeri Sabah. Adakah Datuk Seri sudah melihat ataupun sudah melakukan plan perancangan pasca COVID-19? Itu soalan terakhir saya. Memang kita dah susun atur tu dengan sebaik mungkin, ya, sedikit masa lagi. Bila mana kita nak nyatakan bahawa perlunya kita umumkan. Kerana saya sedar dan tahu, ya, peringkat pertama ialah bagaimana menyelamatkan manusia. Ya. Dan kita dalam keadaan lockdown. Persoalan dia bila lockdown ini tamat. Ya, dan itu yang kita nak pastikan, kerana ini keputusan kerajaan persekutuan bila lockdown, ya. Tapi dalam pada itu dari segi micro managing ni, kita juga di peringkat negeri ada setengah-setengah perkara yang kita perlu lockdown, kita perlu tutup. Contohnya bila kerajaan pusat putuskan semua ladang-ladang kelapa sawit dibuka, boleh beroperasi sedia kala. Tapi kita di peringkat negeri Sabah ada kita a balanced kind of operation, micro managing, ya. Ada setengah ladang kita buka, ada setengah ladang kita tutup. Ladang macam mana yang kita nak tutup ni? Ya. Ladang yang mempunyai insiden. Contoh macam FGB, Felda. Felda kita dapati ada 6 positif di kawasan itu. Dan dia mempunyai 15,000 pekerja. Bayangkan. Dan bayangkan Ya. nyawa manusia. Saya bimbang sebagai seorang pemimpin. Ya, satu perhitungan nak jual kelapa sawit. Itu keuntungan. Kita nak bantu ekonomi. Memang kita nak bantu ekonomi. Tapi bayangkan kalau 15,000 ini dijangkiti oleh COVID-19. Hospital situ tidak ada. Klinik lengkap pun tidak ada. Membimbangkan saya. Itu yang di antara langkah yang kita ambil tindakan dari segi sudut awal lagi, ya, untuk berhadapan dengan the next phase. Ialah we have to be very selective, ya. Selepas ini bila mana lockdown dilaksanakan, apa langkah-langkah yang kita akan ambil? Pertama ialah keselamatan. Tak bererti ia akan habis setakat itu. Unlock dan lockdown tak bererti COVID is no longer there. Ya. COVID masih ada. Masih ada. Ya. Dalam keadaan itu berlaku, macam mana kita nak open ekonomi kita? Untuk pastikan bagaimana memastikan anak-anak kita ada pekerjaan, peniaga-peniaga boleh menyuburkan keadaan untuk memberi gaji kepada pekerja-pekerja mereka, bagi bayar teks kepada kerajaan dan berbagai-bagai. Ya, yang langkah yang perlu kita ambil alih untuk ambil tindakan untuk pastikan supaya ini akan dapat bukan hanya
mengatasi masalah keselamatan nyawa manusia, pekerjaan manusia, tapi di samping itu kita akan juga membantu sektor perniagaan. Dan kita kena lihat mana beberapa sektor yang perlu kita bagi keutamaan untuk kita nak kembalikan. Yang sekarang ini kita dah buka ladang-ladang yang tak ada insiden ladang. Mana ladang yang tak ada insiden, kejadian sama ada dia positif, sama ada dia suspek, maka kita boleh galakkan mereka beroperasi. Itu ladang. Pasal ladang kelapa sawit merupakan backbone dari segi ekonomi negara kita, dan Sabah merupakan kedua negeri yang terbesar di negara kita pengeluar kelapa sawit. Dari sudut pelancongan, di antaranya itu yang kita nak bantu ya pihak-pihak tertentu, contohnya dari sudut maling gunung ya, dan ada juga pihak-pihap yang lainnya kita harus lihat. Dan ini saya telah merangka beberapa approaches, pendekatan untuk membolehkan supaya kita dapat mengatasi masalah-masalah peringkat yang kedua, iaitu this is not package COVID-19, tapi ini stimulus package yang ada. Kita terbatas dengan contoh hasil yang kita perolehi. Jadi ini yang kita tidak apa kalau kita contohnya forgo the revenue into the state, and leave it supaya less burden. Ya, usahawan yang perlu hadapi dapat membantu, dan kita akan sediakan beberapa landasan. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Seri Muhammad Shafie Apdal, Ketua Menteri Sabah, sebuah sedikit pencerahan penjelasan situasi terkini COVID-19 di negeri Sabah dan juga bagaimana pakej bantuan COVID-19 Sabah sudah pun dilaksana dan akan ada susulan pengumuman yang akan diberikan oleh Dato' Seri Muhammad Shafie Apdal. Terima kasih Dato' Seri atas masa diberikan. Kita akan terus berinteraksi. Yang itu tadi Dato' Seri Shafie Apdal, Ketua Menteri Sabah. Jumpa lagi dalam agenda Wani dari rakaman kami di World Trade Center Kuala Lumpur. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.